Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe dan share. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan kerana menjadi penonton saya pada hari ini. Kita sekali lagi berjumpa dan hari ini saya nak bercakap tentang isu kepentingan institusi raja dalam masyarakat kita, dalam negara kita dan juga dalam keseluruhan kehidupan kita. Saya akan bercakap dari segi sejarah, ya. Nah, institusi raja, ya. Kalau kita kata institusi raja, maknanya kita bercakap tentang institusi itu sendiri, tentang institusi raja itu sendiri. Bukan sistem beraja. Sistem beraja itu pentadbiran pemerintahan, itu sistem beraja. Tetapi kalau kita nak bercakap dia sebagai nama terbitan, dia institusi raja. Nah, institusi raja ini adalah satu institusi pentadbiran, institusi pemerintahan, institusi politik yang telah diasaskan oleh kerajaan-kerajaan Melayu terdahulu, dan kerajaan Melayu yang paling utama dalam negara kita ataupun dalam sejarah bangsa kita ialah Kesultanan Melayu Melaka, ya, yang terbit pada tahun dikatakan 1400, tapi ada juga kerajaan negeri Melaka sendiri mengaku daripada 1263 kalau tak silap, ya. Dan dia telah ditubuhkan itu dengan menggunakan raja sebagai ketua negeri negara, ya, ataupun ketua bagi jajahan kerajaan dan jajahan takluknya. Orang Melayu dulu kata raja adalah ketua bagi bagi negeri dan jajahan takluknya, ya, dia macam kingdom, ya. Tetapi di masa itu konsep negara belum ada, ya. Jadi bermakna dalam sistem pentadbiran Melayu, apabila kita ada seorang raja, maka dia adalah ketua bagi masyarakat itu dan rakyat di situ mendaulatkan dia, menabalkan dia sebagai raja, ataupun dia terlahir sebagai seorang raja yang telah menjadi raja hasil daripada ayahandanya atau keturunannya telah membina kerajaan di situ. Jadi dalam hal ini kerajaan Melayu selalunya mestilah menggunakan raja sebagai ketuanya, ya. Bukan menteri, bukan panglima dan sebagainya. Tetapi apapun, kalaupun dia berasal daripada seorang panglima ataupun seorang yang kita kata bukan berdarah raja, tetapi apabila dia menguasai, ya, kuasa di situ, pengaruh di situ ke atas rakyatnya atau ke atas masyarakat yang menjadi anggotanya, yang mengangkat sembah kepadanya, ya, mengangkat sembah, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Itu bermakna bahawa raja itu telah mempunyai pengikutnya dan dia sebagai ketua. Dan ini kita tahu sejak daripada zaman, kalau kita mengambil sejarah Melayu, iaitu kitab klasik orang Melayu, bahawa raja itu didaulatkan oleh rakyatnya hasil daripada satu pemuapakatan di antara mereka yang berlaku di Bukit Seguntang, Palembang, ya, Indonesia sekarang, tapi dulu tak ada Indonesia. Jadi kita kata Bukit Seguntang Mahameru, ya, di Palembang sana. Dan dari situlah dibuat wadat di antara Demang Lebar Daun dan juga Raja Suran ataupun Sang Sapurba. Di situ mereka mengangkat sembah, ya. Ceritanya raja itu dah didaulatkan, tetapi setiap perempuan yang berkahwin dengan dia akan mati esok paginya. Tapi Sang Sapurba, tetapi Demang Lebar Daun, anak perempuan Demang Lebar Daun telah berkahwin dengan raja itu, tapi esok paginya didapati dia masih hidup. Jadi makna rakyat punya kuasa dan kekuatan itu sama taraf dengan raja. Raja tidak boleh memusnahkannya. Dia boleh menjadi permaisuri, dan dengan itu Demang Lebar Daun pun bersetuju untuk menabalkan atau untuk mengiktiraf dan bersetuju untuk menjadikan Sang Sapurba atau ada Raja Suran ikut besi sejarah Melayu untuk menjadi raja. Dia punya konsep ialah raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah, ya. Maknanya raja itu akan terus dijadikan raja selagi dia adil dan dia tidak berlaku zalim pada rakyatnya. Jadi ini satu perkara yang kita kata bersifat sangat demokratik kalau hari konsep demokrasi hari inilah. Tapi pada masa itu kita kata konsep itu sangat kita bersifat kemanusiaan, ya. Maknanya selagi ketua itu kita lantik sebagai ketua, dia baik dan tidak menyanyi rakyatnya, maka dia terus menjadi raja. Tetapi
sejarah terus berlalu, ya. Ada raja yang zalim, ada raja yang adil, raja yang memberi kemanusiaan, dan raja yang membina kerajaan dan tamadunnya. Raja-raja seperti itu terus diingat dalam sejarah. Misalnya kita ambil Sultan Muzaffar Shah Melaka, ataupun lepas itu Sultan Mansur Shah, ya, atau Sultan Alauddin Rakyat Shah. Ya, ini 3 sultan yang telah dibaca oleh sejarah sebagai sultan-sultan yang mentadbir dengan baik. Sultan Mansur Shah misalnya adalah seorang pengembang agama Islam. Dia menjadi imam bagi setiap sembahyang di Istana Kota Kerajaan Kesultanan Melaka, ya. Dia adalah seorang yang warak, ya. Tapi dalam masa yang sama juga dia adalah seorang pemimpin Melayu, ya, yang kita kata berminat untuk meluaskan empayanya dan menakluk kawasan-kawasan baru, dan sehingga menjadi empire Melaka itu ataupun Sultan Melayu Melaka itu sebagai sebuah empire ataupun sebagai sebuah kuasa besar, ya, yang menduduki kawasan-kawasan di seluruh tanah Melayu, ya, dan sehingga kemudian di pantai timur Sumatera, ya, dan bersahabat di negeri-negeri yang telah ada kerajaan-kerajaan awal seperti kerajaan Perlak dan Pasai, ya. Dan akhirnya Melaka muncul sebagai sebuah empire besar di bawah pentadbiran kita kata Sultan Alauddin Rakyat Shah, ya, seorang sultan yang warak juga, ya, dan juga kemudian apa kita kata penggantinya seperti Sultan Mahmud Shah. Nah, baginda ini menjadi raja terlalu muda, ya, umur belasan tahun saja. Sebab itu perangainya agak kasar, agak bermahajarela lah, ya. Misalnya kita dibaca cerita dia nak minang puteri Gunung Ledang, ya, yang minta macam-macam, ya. 7 tempayan hati nyamuk, 7 tempayan air kelapa muda, macam-macam lah. Dan dia minta bina istana, sebuah jambatan emas daripada kerajaan Melaka ke Gunung Ledang. Bukan main jauh tu, ya. Dan yang paling dia tak sanggup ialah untuk mendapatkan semangkuk darah anaknya sendiri, Raja Ahmad. Iaitu menyebabkan baginda tersedar dan baginda tak mau mengorbankan puteranya. Jadi itulah manusia, kan. Bila tiba pada dia sendiri, dia tak nak rugi. Tetapi bila tiba rakyat, dia mahu apa kita kata memaksa dan menjadikan rakyat membuat perkara-perkara untuk mengikut hawa nafsunya. Sebab itu Sultan Mahmud Shah, sultan yang terkenal sebagai sultan yang sangat apa kita kata sangat beragam perangainya, dan akhirnya di bawah pentadbiran beliau lah kita dapati apa tu kita kata Melaka telah jatuh ke tangan Portugis, ya, dan sejarah itu kekal sampai hari ini. Jadi dalam sejarah kita ada raja yang okey, ada raja yang memang baik perangainya, warak orangnya, dan ada juga raja yang beraja di mata, bersultan di hati, ya. Maknanya dia ikut suka apa yang dia buat. Dan Sultan Mahmud Shah adalah seorang sultan yang sangat colourful lah dalam pentadbiran pemerintahan kerajaan Melaka. Jadi yang penting di sini ialah bahawa rakyat itu menerima sultan setelah melalui satu perjanjian adat dan juga tamadun yang telah berlaku. Demang Lebar Daun sebenarnya adalah seorang ketua penghulu, ya. Raja Suran atau Sang Sapurba adalah keturunan daripada atas angin, dia katakan, ya, iaitu daripada dipercayai daripada India, dia diturun ke bawah. Tetapi kemudian bila dia tiba ke sini, kerajaan Melayu berkembang, maka adat istiadat Melayu, peraturan Melayu telah berlaku. Misalnya di Melaka kita ada hukum kanun Melaka, iaitu satu-satunya undang-undang yang telah diadakan oleh kerajaan Melaka untuk menguruskan pentadbiran dan pemerintahan negerinya yang diketuai oleh sultannya, dan pelaksana kepada dasar-dasar pentadbiran itu adalah di bawah orang pembesarnya, orang besar 4 1632, orang 4 besar 4 8 16 dan 32, dan selepas itu di peringkat kampung, di peringkat mukim kita ada penghulu, di peringkat kampung kita ada ketua kampung atau tok sidang, dan itulah cara leadership ataupun kepimpin dalam masyarakat Melayu di bawah sistem kesultanan. Jadi bagi saya ini kita kena semua tahu, ya. Jangan hari ini banyak masyarakat atau banyak anggota masyarakat, terutama orang-orang muda atau orang-orang yang berpendidikan yang tidak berteraskan kepada tamadun bangsa, mereka telah mempersoalkan institusi raja. Padahal institusi itu telah wujud dalam masyarakat kita sejak berabad-abad lamanya.
beribu tahun lamanya. Jadi pada hari ini kita tiba-tiba mempersoalkan seolah-olah kita lebih pandai daripada dahulu, lebih pandai daripada kehendak Allah SWT, sebab sistem ini semua ditentukan oleh kebijaksanaan pada masa lepas dan kita mewarisinya. Dan kalaupun kita nak menunjukkan kebijaksanaannya, kita menjadikan dia lebih baik, bukan membuangnya, ya, bukan menghapuskan institusi raja, tetapi menjadikan dia lebih baik dengan memberi sifat-sifat yang lebih bagus. Dan seorang sultan juga, pemerintah juga mestilah menjadi seorang yang lebih baik dengan berteraskan ajaran Islam, berteraskan konsep pentadbiran Islam. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemerintah yang sangat-sangat prolifik dalam sejarah, ya, baginda yang memulakan sistem kerajaan bernegara, iaitu dalam perjanjian Piagam Madinah, ya, yang menerima bahawa rakyat bagi sebuah negara Islam itu terdiri bukan saja daripada orang Islam tetapi juga oleh pelbagai kaum, sama ada dia Islam ataupun tidak, ya, berduduk di bawah pentadbiran Islam, dan mereka membayar cukai-cukai tertentu bagi hasil kerajaan negeri itu. Dan akhirnya kerajaan Madinah terkenal sebagai kerajaan Islam yang pertama yang diuruskan secara pentadbiran Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lepas itu kita berlaku hubungan-hubungan luar, sama ada dalam bentuk perdamaian ataupun bentuk peperangan. Dan ada orang kata, apa kita kata, perkembangan Islam dimulakan di hujung senjata. Saya rasa semua pentadbiran begitu, tapi Islam selalunya memberi pentadbiran itu kata dua dahulu. Dia menyebarkan Islam, iaitu mempercayai Allah yang satu, mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, dan kemudian menaiki haji dan sebagainya. Rukun Islam dan rukun iman itu dilaksanakan dengan baik. Tetapi biasalah, ya, dalam mana-mana penyebaran agama yang menggunakan konsep sultan atau amir, ya, itu sebenarnya memang ada tingkah laku manusia yang kita kata menyelubungi peraturan-peraturan Islam itu sendiri, ya. Bagi saya ini faktor manusia, ya, bukan faktor Islam. Tidak, Islam itu baik, bagus, ajarannya lengkap, bagus, ya, tetapi manusia yang melaksanakannya, sama ada dia seorang sultan, sama ada dia seorang pembesar, ataupun sama ada dia seorang perdana menteri, seorang menteri dan sebagainya, itu semua kelemahan-kelemahan itu adalah kelemahan-kelemahan daripada kemanusiaan itu sendiri, ya. Jadi itu asal usul kepada sejarah sultan. Jadi dalam hal ini, kenapa Malaysia mengamalkan sistem kesultanan pada hari ini, ya? Maksudnya kita ada sistem raja, ya, ataupun institusi raja sebagai ketua negara kita. Okey. Semasa Portugis datang ke Melaka, iaitu negeri yang pertama dijajah oleh kuasa luar, dia telah menghapuskan sistem sultan itu dan dia menguasainya secara mutlak, menjajah terus, ya. Sultan Melaka iaitu Sultan Mahmud Shah dan anaknya Sultan atau Raja Ahmad telah keluar meninggalkan Melaka, bergerak ke Muar, ke Paguh, ya, Paguh Muar. Lepas tu pergi ke, bapaknya pergi ke Pahang, duduk di sana. Lepas tu melakukan serangan-serangan balas ke atas Portugis di Melaka. Dia kalah. Lepas tu kita dapati sultan-sultan lain seperti Sultan Aceh, Sultan Jambi, ya, Sultan apa kita kata Pahang. Mereka juga melakukan serangan-serangan ke atas Melaka untuk mengambil semula Melaka, tetapi ternyata beratus-ratus tahun perkara itu tidak terlaksana. Tetapi kita dapati penjajahan atau penaklukan Aceh ke atas tanah Melayu berlaku, iaitu di Pahang dan di Perak, ya. Kemudian kita kedatangan orang-orang Bugis, ya, sebagai 5 daing bersaudara, dan ini kemudian menguasai kerajaan Melayu, tanah jajah Melaka, yang sekarang menjadi kesultanan baru apabila anak Sultan Mahmud Shah dengan Tun Fatimah, Sultan Alauddin Rakyat Shah kedua, telah membina kerajaan di Johor dan dikenal sebagai Kerajaan Johor Lama. Dan dari situlah kita dapati Kerajaan Johor Lama telah meneruskan sistem pentadbiran Kesultanan Melaka, ya, dan pengasas kepada Kerajaan Johor Lama itu dikenal sebagai Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua. Ya, dia adalah anak Sultan Mahmud bersama Tun Fatimah, dan dia telah mendirikan Kerajaan Kesultanan Melaka selama sehingga 1699 kalau tak silap, dan 7 orang sultan, ya, telah menjadi raja. Dan sultan terakhir dalam sistem Kerajaan Johor Lama, Kesultanan Kerajaan Johor Lama, adalah Sultan Mahmud Shah mangkat di Julang. Cerita tu menarik juga, ya, di mana Sultan Mahmud Shah ni seorang yang zalim. Dia tidak berkahwin tetapi dia mempunyai banyak gundik. Dan bila kita baca berkajian-kajian, satu kajian kenapa Sultan Mahmud Shah ini tidak berkahwin, kerana dia tidak mahu disunat,
ya. Bila baginda tidak mahu disunat, maka tidak siapa berani yang buat, jadi baginda akhirnya menjalankan kehidupan yang tidak Islamik lah, ya. Tetapi akhirnya kita dapati Tuhan menentukan segala-galanya, ya. Allah menakdirkan dia telah ditikam oleh Datuk Laksmana Bentan, ya, yang kerana isterinya dikatakan telah dibunuh oleh Sultan kerana isterinya mengidam, ya. Seulas nangkalah, ya, daripada kebun Istana Sultan, dan kemudian dia telah dihukum bunuh, ya, dan Laksmana Bentan telah balik daripada menjalankan tugas membasmi Lanun, maka dapati isterinya telah dibunuh, maka dia membalas dendam, dan akhirnya dia telah menikam Sultan dalam masa Sultan mau pergi sembahyang Jumaat. Sebab itu kita kata cerita nama Laksmana Bentan ini sangat terkenal, dibuat orang lagu, ya, dibuat orang macam-macam syair, ya. Tetapi yang penting bagi saya ialah bagaimana sistem pentadbiran kerajaan Melayu itu telah telah berakhir di Johor bagi kali kedua dari keturunan Sultan Melaka, ya, dan lepas itu dia telah dicampuri oleh orang Bugis dan Dain Celak menjadi ketuanya, dan dia telah mempengaruhi meletakkan Yam Tuan Muda sebagai bendahara ataupun orang yang menguruskan pentadbiran negeri, tetapi Sultan tetap kekal di atas. Jadi lepas itu mereka telah bergerak ke Riau, dan dari situ ke Lingga, dan kerajaan itu kemudian menjadi Kerajaan Melayu Riau Lingga, ya, yang berjalan sehinggalah kedatangan Belanda dalam tahun kalau tak silap saya 1850-an, ya. Apabila Belanda akhirnya menjatuhkan kerajaan itu kerana menguasai kawasan itu, dan raja itu sebelum jatuh, Tuanku Abdul Rahman ataupun Sultan Abdul Rahman sempat menghantar seorang pembesarnya, iaitu Temenggung Abdul Rahman, ke Teluk Belanga untuk menjaga kawasan Johor, Singapura dan Teluk Belanga. Dan seperti sejarah yang kita tahu, Teluk Belanga kemudian Temenggung Abdul Rahman dan Wan Abu Bakar, Wan Ibrahim kemudian telah bekerjasama dengan British, dan akhirnya Wan Ibrahim ataupun Temenggung Ibrahim telah berbaik dengan British, dan akhirnya dia dapat menguasai Singapura, iaitu Teluk Belanga, dan Sultan Hussein Shah, iaitu Sultan yang dilantik oleh British untuk membolehkan dia melegalasikan, ya, ataupun melegitimatekan pentadbiran British itu atau kuasa British itu dengan melantik Sultan Hussein Shah, iaitu abang sulung kepada Sultan Abdul Rahman di Riau Lingga. Dan dengan itu Singapura telah dipisahkan sebagai sebuah kerajaan Melayu baru di bawah Sultan Hussein Shah, dan oleh kerana ada perkara-perkara yang kurang elok pada Sultan Hussein Shah, ya, maka kita dapati akhirnya Sultan Hussein Shah telah menjual Singapura kepada Raffles, ya, Stafford Raffles, dan dalam sejarah Singapura itulah dimulakan sejarahnya. Jadi maknanya pentadbiran Melayu tu telah ditiadakan, maka Raffles lah yang dikata buka Singapura, padahal kerajaan itu telah ada sebelum kedatangan British, ya. Dan kemudian Sultan Hussein Shah telah dihalau ataupun telah dibuang ke Melaka kerana perangai baginda yang kurang baik, iaitu suka sesama lelaki, ya. Maka akhirnya baginda mangkat di Melaka, dikebumikan di kotak silap saya di Masjid Umbai, kotak silap, dalam pekarangan masjid itu. Dan anaknya Sultan Ali masih lagi menguasai Kesang dan Muar, tetapi kerana juga percaturan politik, akhirnya Temenggung Ibrahim ataupun sekarang bergelar Wan Ibrahim dapat menguasai Johor dan Riau Lingga, dan kemudian anaknya Sultan Abu Bakar telah dilantik sebagai Sultan oleh Sultan Pahang, ya, menabalkan dia sebagai Sultan Pahang, Sultan Terengganu ke Sultan Pahang. Tapi pendeknya makna raja-raja Melayu lah yang menabalkan Sultan Pahang itu, menabalkan Sultan Johor itu mengikut sistem pentadbiran Melayu, iaitu Sultan yang menguasai regalia Melaka menabalkan Sultan Johor. Sebelum itu Sultan Johor Abu Bakar telah mendapat gelaran Maharaja daripada India. Jadi itu proses bagaimana seorang yang berketurunan orang biasa diberi gelaran Temenggung, dan hasil daripada kebijaksanaan, ya. Itu saya rasa satu perkara yang bijak, ya. Dia telah berjaya menubuhkan kerajaannya sendiri dan meletakkan keluarganya sebagai dinasti keturunan Sultan di Johor sampai hari ini, ya. Jadi maknanya
kita kena tahu sejarah ni sangat luas, sangat panjang dan disentiasa kait mengait. Jadi tak mudah untuk kita mengatakan bahawa dia ini tidak berhak menjadi sultan kerana keturunannya bukan sultan. Bagi saya ini adalah proses sejarah. Ya, banyak negeri-negeri di mana kadang-kadang ya sultan itu memang bukan berketurunan raja. Kadang-kadang menantu raja menjadi sultan atau menjadi ketua pentadbiran macam Negeri Sembilan kan. Yang saya tengok kalau kita baca Susu Galuhnya, Raja Hitam tu yang kemudian melahirkan keturunan Seri Menanti atau Yam Tuan Antah, ya. Dia seorang panglima saja. Jadi banyak keturunan kita dapati sultan-sultan yang memang bukan berdarah raja, tetapi kerana dia memulakan ataupun dia memasuki sistem itu dan sistem itu diiktiraf pada masa itu, ya, maka akhirnya orang yang berdarah biasa boleh menjadi raja hasil daripada perjuangannya ataupun hasil daripada kebijaksanaannya menguasai ya percaturan politik pada masa itu, ataupun akhirnya sekali kita kalau percaya pada Allah SWT, itulah kehendak Tuhan terhadap keluarga itu. Tuhan dah katakan, Allah dah berfirman, dia akan menaikkan darjat seseorang kalau dia mahu. Kalau dia nak menjadikan kehinaan pada seseorang pun, itu kuasa Allah. Kun payakun, kata dia. Jadi bagi saya, orang hari ini tak usahlah nak menceceh atau nak menderetkan, menghina ya institusi raja ataupun keturunan raja. Kerana bagi saya itu sebenarnya adalah proses sejarah, proses perkembangan manusia yang nampak potensi untuk masa depan, yang berusaha untuk kita kata bekerja ya berbaik-baik dengan British. Itu juga satu perkara yang berlaku, ya. Kalau Temenggung Ibrahim tak berbaik dengan British dan tidak menjalankan apa kita kata pertanian gambir dengan membawa masuk sistem Kangchu di Johor, maka benda itu saya rasa tidaklah jadi sejarah macam hari ini. Kerana kebijaksanaan Temenggung Ibrahim untuk mempelbagaikan ekonomi Johor dengan berbaik Singapura dan menggunakan sistem pemodanan yang diambilnya daripada British itu dengan melantik pembesar-pembesar jabatan-jabatan kerajaan dan menguruskannya dengan baik. Akhirnya pemodanan Johor telah berlaku lebih awal daripada negeri-negeri Melayu yang lain, tahu tak? Dalam kita kata 18, kalau tak silap saya 1870-an jabatan-jabatan kerajaan telah diadakan di Johor. 1872 ke 74 kita dapati telah ada jabatan Johor yang dipegang oleh Munshi Ibrahim, anak Munshi Abdullah, ya. Munshi Abdullah orang Melaka, tetapi macam mana sistem Melaka dah jatuh, maka kerajaan Melayu beralih di Johor, maka dari ke Johor Lama, lepas tu berpindah ke Rio Lingga, dan lepas tu kedatangan Temenggung Abdul Rahman membina kerajaan di Teluk Belanga, dan lepas itu mereka datang ke Johor Bahru, dan di situ dibina kerajaan Melayu walaupun tidak begitu besar sangat pada masa itu, tetapi akibat ataupun dengan keberanian dan kebijaksanaan Temenggung Ibrahim, maka sistem itu dapat dibina, ekonomi Johor dapat dibina, dan dia dapat meluaskan empayanya dengan mengambil alih kuasa Sultan Hussein Shah dan kemudian Sultan Ali anak Hussein Shah, dan Sultan Ali kemudian terbuang daripada negeri kawasannya, dan Sultan Ali juga meninggal di Melaka, ya, di Melaka, dan ada jenazah kuburnya sampai sekarang, ya, kuburnya sampai sekarang ditulis itu Sultan Ali Ibn Sultan Hussein Shah. So bagi saya ini kita peralihan sejarah, perkembangan sejarah yang telah membentuk apa yang kita pada hari ini. Jadi pada hari ini apabila kita nak mengatakan sesuatu, kita kena balik pada sejarah, sebab sejarah itu yang membentukkannya. Kita tak boleh marah kenapa misalnya Tanah Melayu ini kemudian menjadi Persekutuan Tanah Melayu, kemudian menjadi Malaysia, dan mempersoalkan kenapa orang Melayu tak menjadi hebat macam kerajaan Melaka dahulu. Kita kena tanyalah orang Melayu sendiri. Kita kena tanyalah para pemimpin kita. Macam mana kita yang begitu hebat kemudian dikalahkan oleh Portugis. Lepas tu Belanda pula mengambil alih Melaka. Lepas tu British, ya. Lepas tu Jepun. Sampai hari ini Melaka tak ada sultan. Bukan kerana kita tak suka sultan, saya percaya. Tetapi sultan kita kalah perang. Dan dia telah keluar daripada Melaka, cuba mendapat balik Melaka, gagal. Beratus-ratus tahun dia cuba. Akhirnya Melaka dijajah oleh kuasa luar, ya. Sedangkan negeri-negeri lain Melayu masih lagi ada sultan-sultannya, tetapi British datang sebagai pentadbir yang menguasai pentadbiran negeri, hasil masul negeri, keselamatan negeri, perdagangan negeri, semua dikuasai. Sultan kita duduk di atas mendapat allowance saja daripada British.
So bagi saya ini, kita jangan salahkan orang Melayu, salahkan sultan kita, ya, kerana keadaan pada ini. Kita salahkan juga diri kita. Kenapa hari ini ekonomi orang Melayu tidak boleh hebat macam ekonomi orang bukan Melayu? Kenapa kita hari ini tidak mempunyai gedung-gedung besar? Kenapa kita hari ini tidak menjadi orang terkaya, 10 orang terkaya di tanah Melayu? Kita tanya diri kita, ya. Kita salahkan orang betul, tapi orang lain telah berjaya kerana usaha mereka. So kita juga kena berusaha. Sebab itu hari ini kita kena bekerja lebih kuat. Ya, lebih kuat dalam membangunkan ekonomi kita, memajukan ekonomi kita dan akhirnya memberi kelestarian kepada anak-anak cucu cicit kita pada masa depan. Misalnya saya tanya juga satu isu sekarang, perpecahan orang Melayu. Pada masa dahulu, dalam sejarah jelas, Kesultanan Melaka telah menjadi kerajaan yang hebat kerana kekuatan kepimpinannya dan juga penyebaran agama Islam di Melaka dan perdagangan antarabangsanya. Tetapi kenapa dia menjadi lemah? Kerana Kesultanan Melaka dipimpin oleh seorang sultan yang bernafsu-nafsi sendiri, ya, yang membunuh bendaharanya yang bijaksana Tun Mutahir kerana semata-mata tak dapat berkahwin dengan anaknya Tun Fatimah. Dibunuhnya bendahara yang bijaksana itu. Akhirnya apabila diperlukan seorang penasihat yang bijaksana, maka di Melaka tidak ada penasihat yang bijaksana kecuali Bendahara Tepok. Bendahara Tepok itu memang dah tua sangat, tak boleh berjalan, tu dipanggil Tepok. Dan dia nak digunakan oleh Sultan Mahmud Shah, ya, untuk menasihatkan baginda dalam mengatasi diplomatik dengan Portugis. Tentulah tak sebijak mana, sebab orang tua dah nyanyuk, mana boleh bekerja macam orang muda yang berusia 50 tahun ke, ya, sebagai bendahara Melaka. Jadi ini yang menyebabkan akibat daripada nafsu-nafsi Sultan Mahmud Shah, maka dia kemudian membunuh orang yang bijaksana kerana kesalahan yang bersifat peribadi, dan akhirnya terpaksa melantik orang tua Tepok yang apabila Melaka diserang oleh Portugis bagi kali kedua, ya, maka dia tak boleh buat apa, dia sendiri kena diselamatkan oleh anak buahnya, dibawa usung sebesar-besarnya, dan akhirnya Bendahara Tepok meninggal, ya, dalam perjalanan, ya, dan akhirnya jatuhlah Sultan Mahmud Shah dan anaknya yang pernah jadi sultan, lepas tu diturunkan balik oleh bapaknya, bergerak, dan mereka akhirnya, Sultan Ahmad akhirnya didengar cerita sejarah, dia telah diracun oleh bapaknya sendiri, dikatakan, ya, dia telah diracun oleh bapaknya sendiri, dan kerana Tun Fatimah mahukan anaknya untuk menjadi Sultan Melaka walaupun dalam buangan, ya, dan akhirnya Sultan Mahmud Shah kerana sayangkan Tun Fatimah terpaksa memendekkan umur Sultan Ahmad, dan kuburnya ada di Pulau Riau sana, terbiar saja begitu, ya, demi kerana cintanya pada Tun Fatimah. Dan akhirnya Sultan Alauddin Rakyat Shah, anak Tun Fatimah bersama Sultan Mahmud Shah, menjadi raja di Johor yang bergelar Sultan Alauddin Rakyat Shah kedua. Malah kita juga pertikaian istana ni pun sangat penting, ya. Tun Fatimah telah berjaya meminta Sultan Mahmud Shah menurunkan anaknya daripada isteri, kalau tak silap isteri daripada Unang Kening, ya. Unang Kening ini adalah puteri petani, ya, yang ditakluk oleh Sultan Mahmud Shah, berkahwin dengan baginda puteri Kening ini, dan petani jatuh ke tangan Melaka, dan dia mendapat seorang anak bernama, ada nama peribadi, tetapi kemudian anak ni diangkat sebagai Tengku Mahkota atau Raja Muda. Tetapi Tun Fatimah mahukan anaknya menjadi Raja Muda menggantikan bapaknya, maka Raja Muda itu telah dilucutkan jawatannya, dan kemudian pembesar daripada Perak, ya, telah datang dan mengambil anak raja itu, dilantik, ditabalkan sebagai Sultan Perak yang pertama, Sultan Muzaffar Shah yang pertama, dan kerajaan keturunan Melaka lah yang membuka Perak, dan keturunan itu tak putus, ya, sebab di Perak dia ada 3 sultan yang bergilir-gilir menggantikan kesultanan di Perak sana. Jadi maknanya kita tengok, ya, pertikaian istana boleh menyebabkan kepimpinan itu berubah-ubah, dan ada yang kebaikan, ada yang keburukan, tetapi itulah sejarah. Jadi kita sebagai orang yang dilahirkan oleh Allah SWT kemudian daripada mereka, dan kemudian sekarang menjadi pewaris kepada mereka, penerus kepada mereka, kita kena yakin dengan sistem kita, kita kena yakin dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Dan soal kemanusiaan ini memang mewarnai setiap kerajaan, bukan saja Melayu,
Jangan. Kalau you baca sejarah India juga, berkecamuk dengan tu. Asoka misalnya menjadi apa kita kata, pemerintah Asoka yang pemerintah India yang hebat. Dia setelah dia membunuh 99 adik-beradiknya supaya tidak mencabar dia sebagai Maharaja India. Dan Asoka terkenal dalam sejarah kerana kekuasaannya yang kejam juga, yang bagus juga. Dia menyatukan seluruh India dan menjadi penyembar agama Buddha yang kekal di Sri Lanka sekarang. Tapi India sendiri kuat dengan Hindunya. Jadi ini sejarah. Tetapi sejarah tidak boleh melupakan orang-orang hebat macam Asoka tu, kerana dia membina empayar India, kerana dia menyebarkan tamadun agama Buddha yang datang juga daripada India, bukan? Tetapi Hindu menguasai. Di situ juga ada Islam. Kita pernah ada empayar Islam. So kita sebagai anak-anak warisan hari ini, kita jangan membuang sejarah-sejarah itu. Ya, bagi saya itu adalah sejarah kita, macam sejarah tanah Melayu lah. Sejarah tiap-tiap negeri itu ada sejarahnya. Negeri kita sekarang ada 13 dan satu wilayah. Tiap-tiap negeri lama, misalnya Pahang, Perak, ya, Pahang, Perak, Selangor, itu juga pengaruh Bugis. Kedah ada pengaruh Bugis. Perlis itu pengaruh Siam sehingga Perlis menjadi sebuah negeri kecil, ya. Lepas tu Kelantan, Terengganu itu juga pengaruh dari utara Kelantan, tapi Terengganu itu adalah warisan Melaka yang jelas. Tapi Sultan Terengganu juga bukan daripada kesultanan, bukan raja yang benar, tetapi dia juga adalah pembesar yang diangkat untuk menjadi sultan di sana oleh kerajaan Pahang, kalau tak salah saya, atau oleh sultan yang lebih senior daripada Terengganu. Sebab itu Terengganu sultannya baru berapa orang saja. Sebab dia baru dibina dalam, kalau tak silap saya lah, dalam 17 atau dalam kurun ke-17, to be safe, ya, dan kurun ke-17. Jadi bagi saya, apabila ada caci maki tentang keturunan sultan pada hari ini oleh orang Melayu sendiri, mana mereka tidak faham sejarah, ya. Bagi saya ini adalah perkembangan sejarah, putaran sejarah, dan ini adalah kehendak Allah SWT. Ya, ramai-ramai manusia, kenapa misalnya Temenggung Ibrahim yang ada cerdik otaknya, yang boleh membina empayar Johor, kerajaan Johor, yang akhirnya meninggalkan sebagai satu warisan kepada keturunannya, yang hari ini juga dipegang oleh Sultan Ibrahim yang menggunakan nama tok nenek moyang dia, ya, Temenggung Ibrahim. Kemudian Temenggung Ibrahim melahirkan kita Wan Abu Bakar, lepas tu menjadi Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar melahirkan pula Sultan Ibrahim, ya, yang hebat, yang sangat terkenal dalam sejarah kita, ya. Masa Millennium, dia yang tanda tangan pertama sekali apa kita kata perjanjian tu, ya. Lepas tu baginda juga menarik balik sokongan pada Millennium. Lepas tu Sultan Ismail, ya, pengganti baginda. Lepas tu Sultan Iskandar, sekarang Sultan Ibrahim. So bagi saya, apa yang dilakukan oleh Temenggung Ibrahim, walaupun dia telah bertanding dengan Sultan Hussein Shah sehingga Singapura itu dijual pada apa kita itu masa Temenggung Abdul Rahman, tetapi Sultan Temenggung Ibrahim telah berjaya memajukan Johor, ya, berbaik dengan British, dan dia kemudian mendapat Johor, ya, mendapat Johor. Lepas itu kemudian dia tidak bergelar sultan, tapi anaknya Wan Abu Bakar atau Temenggung Abu Bakar berbaik lagi dengan British, akhirnya dia mendapat apa kita kata kerajaan Johor, dan termasuk Muar dan Kesang, ya, dalam pentadbiran Johor sehingga kekal hari ini. Malah sebenarnya Wan Abu Bakar juga ataupun Maharaja Abu Bakar juga berjaya mendapatkan endau daripada Pahang untuk menjadi jajahan takluk Johor pada hari ini. Ya, endau di bawah Pahang, di bawah Johor kan, endau di bawah Johor, ya, betul, ya, endau di bawah Johor, ya. Rompin itu dalam Pahang, ya. Tapi masa dulu memang Wan Abu Bakar menggunakan British untuk mendapatkan endau. Jadi bagi saya ini dalam sejarah ada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin untuk membina kesultanan mereka. Jadi kenapa tidak kita baca yang itu, ya? Jadi mentang-mentang mungkin ada orang tak suka Sultan Ibrahim ataupun tak berapa berkenan dengan pentadbiran Sultan Ibrahim, ia tindak tanduk baginda, tapi itu bukan bermakna you mesti pula menghina keturunannya. Ya, bagi saya itu sejarah. Ada orang berketurunan Bugis, Sultan Selangor juga adalah keturunan lain celak, ya. Tapi Wan Abu Bakar bukan Bugis direct daripada Riau Lingga. Dia, kalau tak silap saya, campuran darah daripada Terengganu, ya. Dia Wan, ya, dia bergelar Wan, ya. Mungkin Temenggung Abdul Rahman itu yang berkahwin dengan orang berdarah raja, maka keturunan dia panggil Wan Ibrahim.
Wan Abu Bakar ya, atau Wan Abu Bakar, atau Temunggu Abu Bakar sendiri berkahwin dengan keturunan Wan. Jadi bagi saya, kita hari ini sebenarnya kena membina bangsa kita, ya, bangsa kita. Kita jangan menghina bangsa kita sendiri, sultan-sultan kita, kerana bangsa kita adalah bangsa yang bertamadun, bangsa yang hebat yang telah membina tamadun. Tetapi adatlah, dalam mana-mana sejarah kita dapati ada masa bangsa itu jatuh, ada masa bangsa itu naik. Ya, kita telah dibina, dinamakan Melayu oleh kerajaan Melayu. Nah, Melayu ni asalnya daripada sebuah nama kerajaan kecil di Palembang sana, namanya Kerajaan Melayu, ya. Dan kemudian dia telah diasak oleh Jawa, oleh Majapahit, dan akhirnya Megat Iskandar Shah telah lari ke Temasek, dan di situ dia telah membunuh orang-orang, membunuh Tumagi, iaitu yang dilantik oleh Ligor, iaitu Siam, dan lepas tu dia pergi ke Melaka, dan daripada Melaka dia membina apa kita kata, dia membina sebuah kerajaan di apa kita kata, membina sebuah kerajaan di mana tadi, Sultan apa kita kata, Temasek, ya. Sultan Megat Iskandar Shah telah bergerak ke Melaka, dan di situ dia telah membina kerajaan. Ada Cina memanggil dia Paramiswara, tapi dalam sejarah kita dia Megat Iskandar Shah namanya, ya. Dia tak bergelar sultan, ya. Gelaran dalam Melayu ni, dalam alam Melayu ni, yang menjadi sultan macam-macam, ya. Jadi kita tak payah samakan dengan hari ni, masa itu dia berbeza. Ya, jadi lepas itu dialah telah membuka Melaka, dan ada orang kata dia yang memeluk Islam, ya. Tapi ada yang kata juga, kalau ikut sejarah Cina, Paramiswara itu adalah gelaran bagi raja yang agung, ya. Itu bukan nama peribadi baginda. Dan kalau kita ikut catatan Cina 1409, kita dapati Sultan Melaka telah melawat ke Cina, dan Cina terangkan pakaiannya dengan berjubah warna hijau dan sebagainya. So dari itulah dikatakan kita percaya Melaka telah memeluk Islam 1409. Tetapi ada juga yang berpendapat bahawa Melaka menjadi Islam pada 1414, dan sultan yang menjadi raja Islam yang pertama adalah bergelar Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad inilah yang sangat penting, kerana dia telah membina adat istiadat Melaka, sistem gelaran di Melaka, dan menjadikan Islam sebagai agama pentadbiran Melaka, dan dia juga yang apa kita menyelesaikan hukum kanun Melaka yang dipegang oleh sultan-sultan selepas itu. Jadi bagi saya bukan mencampur adukkan, tapi saya kena cerita ni, dia berkait mengait. Sebab itu hari ni bila orang bercakap sultan tidak minta maaf, ya, tidak penting dalam sejarah negara kita, itu adalah salah. Dan sultan tu dihina-hina, itu adalah salah, tak betul. Dan pada hari ini sultan telah masuk dalam pentadbiran negara apabila sultan telah bersetuju, ya, untuk menjadi raja berperlembagaan pada tahun 1948 tau, bukan masa kita merdeka. 1948 raja bersetuju untuk mengadakan pilihan raya apabila masa sesuai. Itu dalam perjanjian dengan British, dan akhirnya sebelum kita merdeka, perjanjian merdeka, pilihan raya Majlis Mesyuarat Persekutuan telah diadakan, Majlis Bandaran telah diadakan, dan pilihan raya negeri juga telah diadakan. Ini semua dibenangi oleh Parti Perikatan pimpinan Tengku Abdul Rahman, yang dianggoti oleh MCA, MIC, ya, juga, dan kekal sampai hari ini. Jadi soal, kalau kita bercakap soal orang Melayu, memanglah negara ini namanya Tanah Melayu, dan tamadunnya adalah tamadun Melayu, dengan bahasanya bahasa Melayu, dengan agamanya agama Islam, dan dengan semua sejarahnya adalah dalam bahasa Melayu. Orang lain datang, ya, kita tak kata dia, hari ini mereka bukan pendatang, hari ini mereka adalah rakyat Malaysia. Tetapi mereka datang daripada luar, daripada tanah besar Cina, daripada India, daripada Indonesia. Ya, masa dulu belum ada Indonesia juga, ya. Mereka datang dalam pulau-pulau Melayu, kita panggil kepulauan Melayu, ya. Dan mereka datang ke tanah Melayu, mereka membuka kampung, membuka ladang, kebun, ya. Dan kemudian orang Cina dan India banyak datang semasa
penguasaan British ke atas negeri-negeri kita. Mereka masa kerajaan Melaka mereka datang sebagai pedagang, tapi bukan majoriti, bukan rakyatnya pindah sini. Tapi masa British kena perlukan tenaga buruh, maka mereka telah membawa masuk orang-orang India ke tanah Melayu. Begitu juga orang-orang Cina dibawa masuk dengan sistem Kangchu di Johor, dan juga kedatangan mereka secara peribadi, dan juga kedatangan mereka sebagai pelabur. Ini sejarah. Jadi hari ini masyarakat Cina, kalau kita bercerita tentang sejarah Malaysia dalam kurun-kurun tertentu sebelum kita merdeka, itu memang berlaku. Jadi tak boleh marah. Tetapi kita hari ini mereka telah menjadi warga negara. Ya, tok nenek dia datang ke sini, tapi warga negaranya, anak-anak cucu cicitnya menjadi warga negara Malaysia. Dan itu satu proses yang lain. Sebab itu hari ini kita kedapati apabila banyak kata-kata yang mengecikkan hati, kata-kata yang jahat, ya, kata-kata yang menghina orang Melayu dan sebagainya. Bagi saya mereka kena belajar sejarah dan mereka kena akui itu sejarah orang Melayu di tanah Melayu, dan ini adalah negeri Melayu yang bernama Tanah Melayu yang telah dibina oleh Empire Kerajaan Melayu Melaka. Dan kemudian bila Melaka jatuh, dia menjadi kerajaan-kerajaan Melayu yang kecil dengan sultan-sultan yang tersendiri, dan itu berlaku dengan proses alam, dengan berlaku proses politik, ya, yang berlaku di antara daerah-daerah tersebut, dan akhirnya dia terbentuk. Bila British datang, bila Belanda datang, dia dah ada dah negeri-negeri itu, ya. Ya, British datang lagi dah kuat. Dan kita ada sistem kita sendiri, ada perundangan, ada istiadat, ada sistem pentadbiran kita sendiri. Dan British datang, dia tak buang institusi raja, dia kekalkan institusi raja, tetapi apa yang diambil alih ialah pentadbirannya, penguasaan ekonominya, penguasaan hasil mahsulnya, ya, dan kemudian dia menyebarkan tamadun dia. Misalnya kita kata bahasa Inggeris, itu tamadun daripada British, ya. Makanan daripada barat, mentega ke keju ke, hari ini kita biasa. Sebab kalau pada hari ini kita terbuka dengan dunia luar melalui perdagangan, pada masa dahulu pun begitu. Bukan dulu kita duduk bawah tempurung kelapa tu tak keluar-keluar, tak. Yang keluar katak keluar daripada tempurung kelapa tu, dia pun melompat, dia tiba kawasan yang makmur. Ya, begitulah konsepnya. Bukanlah orang Melayu ni katak, tidak, ya, minta maaf lah. Tapi yang lompat katak pada hari ini itu isu lain. Tapi pada masa dahulu itulah kita ada hubungan dengan negara luar. Sebab itu dari segi konsep orang Melayu pun, kita ada Proto-Malays, ada Neutro-Malays. Proto-Malays tu yang duduk dalam hutan, yang memang tak bercampur dengan orang. Itu sebab bahasanya asli dan sebagainya. Tetapi yang Neutro-Malays, orang Melayu baru, dia telah bercampur dengan orang luar yang datang berdagang sini, dan dia menjadi orang Melayu yang macam kita hari inilah, ya. So kita membina tamadun, kita membina sistem pentadbiran, membina sistem kekeluargaan kita sendiri, menjadikan agama Islam sebagai agama kita, dan dalam Islam memberi kita apa kita kata macam-macam perkara sehingga hari ini kita rasa sangat selesa dengan agama Islam. Ya, dulu orang kata orang Melayu Hindu, kan, tetapi Hindu kita bukan macam di Hindu di India. Bila datang Islam, dia mengatasi semuanya sekali. Jadi bagi saya orang Melayu dan juga orang raja-raja Melayu adalah satu proses undang-undang, satu proses tamadun yang berlaku beribu-ribu tahun, dan pada hari ini apa yang kita dapat adalah campuran banyak proses, tetapi Melayu tetap Melayu kerana entiti Melayu itu tak hilang. Walaupun mungkin dia mengambil unsur pentadbiran ataupun unsur pentadbiran barat macam British, walaupun dia mengambil sebelum itu tamadun, bukan tamadun, dia mengambil elemen-elemen kebudayaan daripada India, bukan? Lepas itu ada juga elemen kebudayaan sikit lah daripada Cina, dengan bahasa-bahasa perkataan kita yang tertentu, kan, sebab kita dah bergabung bekerjasama dengan mereka. Lepas tu begitu juga Portugis, kita ada ambil bahasa macam dia bilang ke Tranqueira, kan, itu adalah bahasa Portugis. Almari itu adalah bahasa Portugis, ya. So bagi saya pertembungan dengan kuasa luar ini memang berlaku. Jadi begitu juga sistem raja kita. Sistem kita kekal, kita dah bina sendiri. Lepas tu datang orang luar, dia bertembung dan dia mengambil yang baik, tetapi institusi raja itu kekal sehingga ke hari ini. Jadi kita kena faham entiti suatu bangsa itu, dia punya kalau kita kata tesis, ya, macam kalau kita buat tesis di universiti, kita mesti ada dia punya persoalan, dia punya dasar. So dasar itu adalah Melayu. Jadi apa pun datang dia saring. Dan dia tetap Melayu, tetapi dia ambil perkara-perkara macam bila datang orang putih kita pakai bahasa Inggeris. Dah terlalu banyak pegawai kerajaan kita yang terlalu percaya pada bahasa Inggeris, sampai bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan pun mereka tak yakin. Sehingga timbul balik arahan Perdana Menteri supaya bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Ya, dalam negara pun bahasa Melayu masih lagi ditandingi oleh bahasa Inggeris, dan memang bisnes semua, ekonomi kita berkembang atas dasar bahasa Inggeris. Dan kita tak boleh elakkan.
Ya, tak boleh elakkan sebab itu adalah pertembungan budaya yang sebenarnya menjadikan keadaan lebih baik, selalunya lebih baiklah. Sebab itu dia berterusan, tapi kalau buruk orang akan lawan dia, jadi berterusan. So bagi saya institusi raja ini adalah satu institusi yang telah tercipta dalam sejarah, dan institusi ini telah berkembang biak, ya, berkembang dengan kadang-kadang ada down ada up, ya, kadang-kadang ada kita kata naik dan menurun, dan kita jumpa ada yang raja yang adil, raja yang zalim, tetapi sistem itu tak hilang. Sistem raja itu tak hilang, institusi raja itu tak hilang. Dan akhirnya bila kita nak merdeka, bila British datang ke sini, diiktiraf institusi raja. Semua perjanjian itu dibuat oleh British dengan raja, bukan dengan rakyat. Bukan dengan rakyat, mesti faham ini. Hari ini orang kata kuasa rakyat, so semua rakyat berkuasa. Tidak. Dalam sejarah kita, raja itu adalah ketua kita, adalah tuan kita, adalah orang yang mentadbir bagi menguruskan kita, dan dia melantik pembesar-pembesar untuk menjalankan pelaksanaan itu. Tapi dia adalah pemerintah, dia raja pemerintah. Dalam perlembagaan negeri hari ini, dia dikenal sebagai the ruler. Dalam bahasa Melayu dia adalah pemerintah, raja pemerintah, ya, bukan rakyat. So British pun bila buat perjanjian dengan raja, dia tak pergi rakyat, dia tak jumpa Pak Awang, Tok Awang ke Tok Mat ke pergi buat perjanjian, tak. Dia jumpa raja sebab yang pegang kuasa itu raja. Itu dia buat perjanjian Pangku, kan, perjanjian dengan Selangor, perjanjian apa kita kata dengan Pahang, perjanjian dengan Johor, perjanjian dengan Kelantan, Terengganu, perjanjian Bangkok misalnya dengan Siam untuk mendapatkan sembilan negeri-negeri tersebut dalam tanah Melayu. So tuan-tuan kena faham. Sebab itu hari ni kita tak boleh marah sesiapa sebab benda ni berjalan. So institusi raja akan kekal di situ kerana perlembagaan telah mengiktiraf dia sebagai raja berperlembagaan pada tahun 48, dan dia diberi kuasa-kuasa tertentu. Tapi overall pemerintah tertinggi adalah sultan di negeri-negeri tersebut. Menteri besar dilantik oleh sultan, esko dilantik oleh sultan, ya. Ya kan? Lepas itu kita dapati lain-lain perkara pun berkaitan dengan adat istiadat dilantik oleh sultan. Kita ada Jabatan Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu, ya. Setengah negeri nama dia lain, tapi itulah dia. Makna soal adat istiadat dan agama Islam di bawah kuasa sultan. Ini dibuat oleh British dan kita terima sampai sekarang. Jadi macam mana you nak katakan bahawa sultan ini tak ada kuasa, tak ada fungsi? Dalam pentadbiran, dalam perlembagaan negeri jelas, ya. Dalam perlembagaan negara pun jelas. So bagi saya kita semua kena faham, ya. Sebab itu orang-orang akademik ni penting, dan orang akademik jangan partisan lah, ya. Jangan mengambil mentang-mentang you minat parti ni, you akan dukung parti ni. Tapi kalau sejarah mengatakan begitu, ya begitu. Kita tak boleh sebelah-sebelah, kecuali saudara seorang yang memang pro kepada kerajaan tu dan memang menjadi pendukung. Bagi saya ada masa, betul, ada masa itu kalau kita nak kata, kena kata jugalah. Jadi bagi kita balik pada institusi raja, bagi saya ini adalah satu warisan bangsa yang telah kita lembagakan dalam undang-undang, dalam perlembagaan kita, dan kemudian kita jalani negara kita dengan menggunakan institusi raja sebagai ketua negara dan ketua negeri, dan raja adalah pemerintah ataupun ketua bagi semua rakyat Malaysia. Raja-raja hari ini kalau kita panggil raja Melayu seolah-olah untuk orang Melayu, tidak. Raja-raja adalah untuk semua warga negara Malaysia. Sebab itu saya lebih suka panggil raja-raja Malaysia. Atau kalau Perak macamnya Sultan Perak, ya. So jadi ini sebenarnya mengurangkan sikit tekanan, tapi bagi saya memang Raja Melayu pun sebenarnya dah agak campur juga, ya. Kadang-kadang bapaknya sultan, maknya orang bukan Melayu tapi dah masuk Islam, kan. Kadang-kadang dia berkahwin dengan orang luar, anaknya jadi tengku mahkota, besok nanti jadi sultan, insya-Allah, kan. Jadi bagi saya ini perkara biasa dalam sejarah. Jadi jangan timbulkan perkara kecil-kecil inilah. Perpaduan orang Melayu terutamanya dan perpaduan negara Malaysia adalah amat penting, dan institusi raja adalah alat perpaduan yang boleh menjadi mekanisme, ya, untuk memajukan negara kita. Dan misalnya institusi yang di Pertuan Agong adalah satu institusi raja yang menjadi ketua negara kita, yang menjadi ketua bagi semua warga negara Malaysia, bukan orang Melayu saja. So saya harap penerangan saya ini yang panjang lebar ni dapat memberi penjelasan kepada kita semua supaya kita faham apa yang berlaku dalam negara kita, dan kita menghargai, menghayati dan mengekalkan apa yang baik yang boleh menjadi perkara yang memajukan, membangunkan dan juga terus melestarikan negara kita sebagai sebuah negara bangsa yang hebat dan kukuh dan juga terkenal di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih.